Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar? Baik, hari ini kita akan masuk ke satu topik dalam bab 2, masih lagi dalam ekosistem, iaitu berkenaan dengan kita nutrien dalam ekosistem. Kita nutrien dalam ekosistem. Kita faham dulu, iaitu kitaran nutrien di dalam ekosistem. Seterusnya kita akan cuba menghuraikan beberapa peranan benda hidup dalam kitar oksigen dan juga kitar karbon yang berada di dalam kitar ekosistem kita. Seterusnya kita juga akan melihat sedikit berkenaan dengan peranan-peranan organisma dalam kitar air. Dalam kitar air itu ada beberapa organisma dan apakah peranan-peranannya. Seterusnya kita akan cuba berbincang berkenaan dengan gangguan-gangguan dan cara mengatasi masalah dalam kitaran nutrien, dan kebanyakannya disebabkan oleh sikap manusia itu sendiri yang mengganggu kitaran ekosistem itu. Okey, jom kita belajar dalam kitar nutrien dalam ekosistem. Okey, kita akan tengok saiz tingkatan 2 KSSM. Okey, bersama saya Cikgu Faisal dan juga Cikgu Azliana Kumat. Baiklah, gambar yang kamu lihat itu adalah satu gambar ekosistem di kawasan paya bakau. Ada pokok bakau, ada hidupan seperti ikan, ada hidupan seperti burung, ada hidupan di dalam air, dan juga ada benda yang tidak hidup. Alright. So kita masuk sedikit ke dalam kitar nutrien dan dalam ekosistem. Baik, sebelum itu kita pada tingkatan 1 kamu telah belajar sedikit berkenaan dengan kitar oksigen dan juga kitar karbon. Kamu juga telah belajar berkenaan dengan kitar air, kalau tak salah saya, di tingkatan 1 dahulu. So, dia ada kaitan dengan tingkatan 2 ini. Baik, mari kita tengok. Yang pertama, kitar nutrien dalam ekosistem. Sebelum ni kita dah mengetahui bahawa tenaga akan dipindahkan dari satu organisma ke organisma yang lain, dan ianya berlaku dalam rantai makanan ataupun siratan makanan. Dan kemudian apabila organisma itu mati, mereka akan diurai oleh pengurai dan menjadi bahan yang lebih ringkas, iaitu nutrien. Itu yang kita akan belajar hari ini, iaitu nutrien. Bagaimana nutrien daripada haiwan ataupun tumbuhan yang telah mati itu akan melalui kitaran semula. Maksudnya kita yang manusia yang hidup ni juga telah menggunakan nutrien daripada haiwan-haiwan ataupun tumbuhan yang telah mati sebelum ini, salah satunya sebagai sumber tenaga kepada manusia. Kita tengok, pemindahan berlaku dan tenaga berlaku secara berterusan dalam satu ekosistem yang seimbang, yang tidak diganggu. Maksudnya ekosistem itu berada dalam keadaan seimbang. Nutrien diperoleh daripada ekosistem yang seimbang dan digunakan oleh benda hidup. Kemudian nutrien dikembalikan semula ke persekitaran untuk digunakan semula. Sebagai contoh, kita tengok tumbuhan ini. Tumbuhan ini melakukan kitar nutriennya. Apabila dia mati, dia reput, organisma akan mengawetkan dia ataupun menguraikan dia kepada bahan-bahan ringkas, dan bahan-bahan ringkas itu akan digunakan semula oleh hidupan lain, sama ada tumbuhan sebagai baja, dan dia akan berlaku kitaran. Dia sama seperti prinsip keabadian tenaga, yang mana tenaga tak boleh dimusnahkan. Kitaran nutrien ini disebut sebagai kitar nutrien. Kitaran ini disebut sebagai kitar nutrien. Okey, so kita masuk sedikit kepada kitar air. Kitar air ini, kalau kita tengok gambar di sebelah dalam buku teks kamu,
air yang digunakan di dunia ini akan melalui proses kitaran. Bermula kita boleh lihat daripada bermulanya hujan sebagai contoh. Apabila hujan turun, hujan itu akan turun ke tanah, mengalir ke tanah, mengalir ke dalam sungai ataupun dan sebahagiannya akan meresap ke dalam tanah. Apabila dia meresap ke dalam tanah, dia akan menjadi simpanan air di bawah tanah. Sebab tu ada yang boleh menghasilkan perigi, ada yang kolam, ada tanah yang basah. Kemudian air di bawah tanah ini akan diserap pula oleh tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan akan menggunakan air di bawah tanah selain daripada air hujan untuk melakukan proses fotosintesisnya. Kerana tumbuhan memerlukan air untuk menghasilkan proses fotosintesis, iaitu proses menghasilkan makanan bagi tumbuh-tumbuhan. Akar tumbuhan akan menyerap air dari dalam tanah, dan kemudian tumbuhan akan membebaskan semula air ke atmosfera melalui proses transpirasi. Tumbuhan juga melakukan proses transpirasi. Selain itu, air di sungai, di kolam juga mengalami proses penyejatan. Contohnya, sebagai contoh penyejatan, air akan tersejat. Apa itu penyejatan? Penyejatan ialah proses molekul-molekul air yang berlaku di permukaan sahaja yang akan naik ke atas. Dia berbeza dengan pendidihan. Selain daripada itu, haiwan dan manusia juga akan membebaskan wap air semasa proses respirasi, penyah tinjaan dan perkumuhan. So ada 3 proses yang dilakukan oleh manusia dan juga haiwan, iaitu respirasi, penyah tinjaan dan juga perkumuhan. So air akan kembali semula ke atmosfera. Dan wap air akan naik ke atmosfera dan akan meningkatkan kandungan wap air di udara. Wap air di udara akan bertambah dan akhirnya berlaku proses kondensasi untuk membentuk awan, dan akhirnya apabila wap air itu penuh akan berlaku pula proses hujan, dan proses ini berlaku secara semula jadi dan akan berulang-ulang sehinggalah ianya diganggu. Okey, ini adalah sebahagian sedikit berkenaan dengan kitar air. So apa yang kita kena ingat, proses kondensasi, air meresap ke dalam tanah, air diserap oleh tumbuhan melalui akarnya, tumbuhan melakukan proses transpirasi, berlaku penyejatan di permukaan air, sungai, laut, tasik. Kemudian manusia dan haiwan melakukan proses respirasi, penyah tinjaan dan juga perkumuhan. Okay, itu berkenaan dengan kitar air. So, apa peranan benda hidup dalam kitar air? Air diserap oleh akar tumbuhan dari tanah dan dibebaskan ke atmosfera melalui proses transpirasi yang kita bincangkan tadi. Haiwan pula menjalankan proses respirasi, penyah tinjaan dan perkumuhan, termasuklah perpuluhan dan juga urinasi. Okey. Kesemua proses ini dapat meningkatkan kandungan wap air di atmosfera. Gabungan-gabungan ini akan menyebabkan atmosfera kita kembali mempunyai wap-wap air ataupun kembali menjadi lembap. Alright. Peranan benda hidup dalam kitar air. Apa peranan benda hidup dalam kitar air? Yang pertama kita tengok akar tumbuhan mencengkam tanah dan menjadikan struktur tanah lebih kukuh. Yang akar. Sebab tu kalau kita tengok di tebing-tebing jalan yang ada cerun, pekerja akan menanam rumput supaya tanah-tanah daripada tebing-tebing itu tidak runtuh. Tanah-tanah itu tidak runtuh. So dapatlah kita mengelakkan berlakunya hakisan tanah. Alright. Okay, ini apa dia ni? Ini adalah gambar daun-daun
kering. Daun-daun kering yang gugur menutupi permukaan tanah dan akan mengurangkan kadar penyejatan air dan mengelakkan tanah menjadi kering. So kita dapat menghalang ataupun mengurangkan proses transpirasi daripada tumbuhan. Kita dapat mengurangkan proses kehilangan air daripada tanah. So kita dapat melembabkan tanah dan tumbuh-tumbuhan boleh menggunakan air daripada bawah tanah sekiranya tidak mempunyai hujan, dan dia dapat mengelakkan tanah menjadi kering. Alright. So itu adalah berkenaan dengan kitar air. Dan penting tak kitar air ini? Penting supaya kitaran air kepada hidupan tidak terjejas. Supaya kitaran air kepada hidupan tidak terjejas. Sekiranya masalah air berlaku, apa yang akan jadi? Kita akan tengok di penghujung topik ini nanti. Kemudian kita tengok kepada karbon dan kitar oksigen. Kitar karbon dan kitar oksigen. Baik, kitar karbon ini saling berhubung dengan oksigen. Kerana apa? Kerana haiwan dan manusia memerlukan oksigen untuk bernafas, manakala tumbuh-tumbuhan memerlukan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan. Okey, itu mukadimahnya. Baik, tengoklah buku teks kamu berkenaan dengan kitar karbon. Baik, yang pertama, respirasi oleh haiwan menggunakan oksigen. Haiwan bernafas. Yang pertama kita tengok haiwan bernafas dan menggunakan oksigen, termasuklah juga manusia. Kemudian apa jadi pada haiwan? Tumbuhan dimakan oleh haiwan dan karbon tersimpan dalam tisu badan haiwan. Kemudian yang kedua kita boleh lihat seterusnya, apabila haiwan itu mati, sama ada haiwan atau manusia mati, akan berlaku proses perebutan. Kemudian dia akan diuraikan oleh bakteria ataupun kulat-kulat. Kita belajar di topik 2.1 sebelum ini. Kemudian kita tengok yang kedua, respirasi daripada tumbuhan menggunakan oksigen. Tumbuhan juga menggunakan oksigen. Kemudian apabila tumbuhan mati, berlaku proses perebutan, sama seperti haiwan tadi. Yang ketiga, oksigen di atmosfera akan dikitar oleh pula berlaku perebutan oleh pengurai dengan menggunakan oksigen. Kerana bakteria dan juga kulat ini juga menggunakan oksigen, terutama dalam proses perebutan. Yang keempat, kita tengok kitar karbon. Karbon dioksida di atmosfera akan diekstrak ataupun digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Apabila tumbuhan mengambil karbon dioksida untuk menghasilkan makanannya, dan dia akan membebaskan pula oksigen untuk kegunaan haiwan dan juga manusia. So penting tak, ada tak kaitan antara tumbuhan dan juga haiwan? Kerana kedua-duanya saling memerlukan. Apa jadi sekiranya tumbuh-tumbuhan berkurangan? Apa yang berlaku sekiranya pembalakan tidak terkawal? Baik. Seterusnya, peranan benda hidup dalam kitar oksigen dan juga kitar karbon. Tumbuh-tumbuhan dan haiwan melakukan respirasi yang menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Tumbuh-tumbuhan dan haiwan melakukan respirasi menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Ini juga menunjukkan bukan saja haiwan yang bernafas, tumbuh-tumbuhan juga melakukan proses respirasi. Peranan benda hidup dalam kitar oksigen dan kitar karbon. Kita tengok tumbuhan dan haiwan yang mati telah diurai oleh bakteria dan kulat di dalam tanah.
dengan menggunakan oksigen dan ia akan membebaskan karbon dioksida ke permukaan atmosfera kita, ke permukaan bumi. Kemudian peranan benda hidup dalam kitar oksigen dan kitar karbon. Okey, nampak gambar ajar ni? Dia menyerap CO2 iaitu karbon dioksida dan dia akan membebaskan oksigen. Tumbuhan hijau menekankan kandungan karbon dioksida dan oksigen di dalam udara melalui proses fotosintesis. Baik. Itu sahaja berkenaan dengan kitar karbon, kitar oksigen dan kitar air. Kamu juga boleh merujuk kepada buku teks kamu seterusnya untuk mendapatkan input-input tambahan. Seterusnya, selepas kitar karbon, kita akan melihat pula berkenaan dengan aktiviti-aktiviti manusia yang mengganggu kitar nutrien. Apa contoh-contohnya? Adakah kita sebagai manusia, kamu sebagai murid, pernah melakukan gangguan dalam kitar nutrien ini? Baik, mari kita tengok yang pertama apa dia. Tengok dalam buku teks kamu. Yang pertama kita boleh tengok, ini dia, penebangan hutan yang tidak terkawal. Apakah kamu pernah melakukannya? Belum? Belum, tak apa. Berlaku penebangan hutan yang tidak terkawal apabila tumbuh-tumbuhan ditebang. Apa jadi kepada sumber oksigen kepada haiwan dan juga manusia? Bagaimana? Apabila berlaku pembalakan yang tidak terkawal, sumber-sumber oksigen akan semakin berkurangan dan bumi akan menjadi semakin panas kerana berlaku lebihan karbon dioksida. Yang kedua, pembakaran bahan api fosil, kenderaan, asap hitam, lori, asap hitam, motor. Asap hitam lah. Motor, contohnya kamu kalau tak ada kerja naik motor sana sini, berlaku pembakaran bahan api fosil. Contohnya daripada mana? Daripada motosikal, kenderaan seperti bas, motor, ke lori, mesin-mesin yang menggunakan bahan api diesel, petrol, itu juga mengganggu kitar nutrien. Seterusnya, penggunaan sumber air yang berlebihan. Nak gosok gigi contohnya, buka kepala air perut tapi duk gosok gigi. So berlaku pembaziran daripada sumber air. Apa jadi? Air akan jadi semakin berkurangan. Pernah tak kamu buat? Kalau pernah, kita perlu bersama-sama mengurangkan penggunaan air secara berlebihan. Bagaimana kita nak mengoptimumkan penggunaan air? Baik, mari kita tengok aktiviti manusia yang mengganggu kitar nutrien tadi: pembalakan, pembakaran hutan, pemburuan dan memungut hasil hutan yang berlebihan, pembinaan empangan, pertanian secara pindah, mula teroka di satu tempat kemudian pindah lagi. So itu mengganggu kitar nutrien. Seterusnya kita tengok langkah-langkah bagi menyelesaikan masalah gangguan kitar nutrien. Tadi pembaziran air, penggunaan bahan api fosil. Contoh yang pertama. Yang pertama, kita boleh dalam buku teks kamu, okey, yang pertama kita boleh menyimpan air hujan untuk kegunaan harian kita. Kalau air hujan kita ada bekas-bekas yang banyak, kita boleh kumpul air hujan daripada bumbung rumah yang daripada hujan yang turun melalui bumbung rumah kita simpan dalam satu bekas. Tapi pastikan kita mengawal supaya tidak ada pembiakan nyamuk Aedes. Kemudian kita boleh menanam semula pokok. Sekiranya kita dah tebang pokok, kita dah teroka tanah, kita tanam semula pokok supaya kitar oksigen itu terjaga. Supaya bumi kita tidak
panas. Kita mengurangkan kepanasan. Dan yang paling penting adalah memperketatkan undang-undang. Kita menguatkuasakan undang-undang supaya tidak berlaku pembalakan haram, tidak berlaku pemburuan haiwan secara berlebihan, tidak berlaku penggunaan bahan api fosil yang berlebihan yang sehingga kita tengok mengeluarkan asap-asap hitam yang banyak di jalan raya. Okey. So itu saja pembincangan kita pada kali ini. So mari kita teruskan kepada sesi tutorial. Baik, Assalamualaikum.